Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya-Allah dalam keadaan aman. Surah Yusuf ayat 99. Demikianlah ayat Allah yang menceritakan salah satu daripada kekuasaannya, perihal negeri para nabi dan juga penentang cahaya kebenaran. Nabi Allah Yaqub dan anak-anaknya, Nabi Allah Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, juga Maryam yang suci adalah di antara mereka yang dipilih oleh Allah menjalani kehidupan di tanah subur ini. Tanah mulia ini juga pernah dihuni oleh Amru bin Al-As dan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka telah diberi nikmat oleh Allah mengibarkan bendera kemuliaan. Tiada siapa pun dapat menghalang kibaran megah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Idza fatahtum Misra fattakhidhu min ahliha junudan fa innahum khairu junudil ard wa hum fi ribati ila yaumil qiyamah." Yang bermaksud, apabila kamu berjaya membuka Mesir, maka jadikanlah rakyatnya sebagai tentera Islam. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik tentera di dunia. Mereka sentiasa bersedia di perbatasan sehingga hari kiamat. Hadis yang telah dibaca tadi telah dibuktikan oleh libasan pedang mujahidin di bawah perintah Salahuddin Al-Ayyubi. Juga telah terbukti di bawah arahan Syahid Hasan Al-Banna ketika menghantar pejuang gagah berani daripada ikhwan mujahidin ke bumi Palestin menentang Yahudi laknatullah. Mesir sehingga kini semakin subur dengan para ulama, para salihin dan manusia yang taat melaksanakan perintah Allah. Mereka bertebaran di seluruh pelosok negeri barakah ini. Jika kita sentiasa mendampingi mereka, hati kita pasti mekar dengan kemanisan iman dan ketakwaan kepada Allah. Namun di sebalik keunggulan mujahidin dan para nabi itu, tersimpan sejarah keangkuhan Fir'aun, Haman dan juga Qarun yang sombong lagi bongkak. Mereka menyangka bumi Mesir yang subur ini adalah milik mereka. Tiada siapa pun yang boleh hidup jika tidak mengakui kebesaran mereka. Lihatlah kisah bagaimana Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, seperti mana firman Allah yang berbunyi, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Surah An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun ini jugalah yang telah membunuh seramai 70,000. Dikatakan juga seramai 90,000 anak kecil ketika mendengar berita akan kelahiran seorang yang akan menggoncang tahta keagungannya. Manusia angkuh sebegini menentang segala bentuk kebenaran kerana kehidupan mereka telah diselaputi dengan kejahilan dan hidup berhukum kepada hawa nafsu, tidak kepada hukum syariat Allah.
Satu keistimewaan di bumi Mesir ialah Universiti Al-Azhar yang menghimpunkan cerdik pandai, para cendekiawan serta ulama, juga penuntut-penuntut ilmu dari seluruh pelosok dunia. Para musuh Islam sentiasa berusaha untuk menghancurkan institusi agung ini. Namun keberadaan mereka yang ikhlas di dalamnya menyebabkan kekuatan tidak terusik, apatah lagi diganggu-gugat. Alhamdulillah, sehingga kini Universiti Al-Azhar semakin maju ke hadapan, menghaburkan mutiara ilmu keimanan kepada sesiapa sahaja yang sudi. Keilmuan ini juga diisi dengan arah pemikiran yang bertunjangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menitik beratkan pembinaan naluri ruh yang tinggi. Namun gerak zahir peribadi tidak diabaikan sama sekali. Tiga perkara utama ini ialah pembinaan akal, ruh dan jasad. Terdapat usulnya di Al-Azhar, tetapi proses pelaksanaannya bebas dan terpulang kepada setiap individu Muslim untuk mengamalkannya. Firman Allah yang berbunyi, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar ayat 9. Di antara 7 keajaiban di seluruh dunia ialah piramid yang dilewati hampir setiap hari oleh pelancong. Ianya adalah lambang kebesaran bagi mereka yang mengakui kekuatan Firaun dan kuncu-kuncunya. Tetapi bagi mereka yang menyedari hakikat sebenar bagaimana piramid ini mampu tersegam indah, sehingga kini pasti semakin tunduk pada kekuasaan Allah, mengakui dari seluruh urat nadi dan roh akan keperkasaan Allah. Jika tidak dengan izin Allah, nescaya manusia hari ini tidak akan mampu melihat piramid ini. Malah besar kemungkinan akan tenggelam di telan bumi. Benarlah firman Allah yang berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. yang bermaksud